saya teruskan pada Dr. Razak. Saya nak menjawab soalan yang diberikan oleh moderator. Cuma sebagai pengenalan kepada perkara tersebut ialah kita harus terlebih dahulu mempunyai sedikit kefahaman asas, iaitu apabila kita kata keadilan itu ialah, kita tafsirkan tadi sebagai, dalam kefahaman saya, ialah kita memberikan hak-hak yang setara kepada setiap insan atau individu yang ada di dalam sebuah negara atau sebuah masyarakat. Dan arti kata keadilan itu akan terjelma apabila hak-hak setiap insan yang asasi yang harus dimiliki oleh mereka itu tertunai atau disempurnakan oleh institusi atau persekitaran setempat individu atau masyarakat itu berada. Dan dalam hal ini ada diskusi yang agak baik dahulu kalau kita fahami dalam wacana keislaman kita, iaitu bila kita kata memberi hak yang setara itu, kesetaraan itu dalam satu istilah dipanggil, dalam istilah Islam itu bukan kesetaraan yang bersifat sama sepenuhnya begitu. Kesetaraan yang disebut dalam satu diskusi sini, dia dalam istilah Arab dipanggil al-musawah, atau kesetaraan itu ialah dia juga dalam istilah Arab sebagai al-musawah. Mana al-musawah, al-mutafadilah ni maknanya kesetaraan yang berkadar. Begitu. Jadi misal contoh, kalau kita mempunyai anak-anak di rumah, kita sudah tentu mempunyai, selalu diberi contoh begitu, maknanya kita memberikan keadilan pada anak-anak bukan dengan cara memberikan persamaan yang mutlak begitu. Dalam soal saya kata, kalau kita ada anak yang di sekolah menengah, anak di sekolah yang tinggi, kita tidak memberikan sejumlah keuangan yang sama. Kalau di sekolah menengah jumlahnya barangkali RM5 satu hari, tapi di yang tinggi jumlahnya banyak sedikit. Maknanya kadar kesetaraan itu bergantung kepada keadaan semasa dan keadaan keperluan seseorang pada suatu masa-masa yang tertentu itu. Itu satu asas yang perlu kita lihat dulu. Dan satu wacana lain dalam keislaman ini ialah wacana kesetaraan itu ialah dia mempunyai beberapa aspek-aspek penyempurnaan hak atau kesetaraan itu. Salah satu dan diberikan di dalam diskusi di sini, dia menyebut iaitu antaranya ialah hak di dalam keadilan ini, konsep keadilan ini, kerana ia berasaskan pada prinsip tauhid, maka hak Allah juga ada di dalam, hak ketuhanan ada di dalam, yang perlu juga ditunaikan di dalam kehidupan hari ini. Kemudian hak kepada ibu bapa dan hak masyarakat awam dan anak watan dalam pembangunan, hak anak-anak yatim dan hak kanak-kanak dan sebagainya. Jadi semua ada aspek-aspek hak yang harus disempurnakan berdasarkan kepada kepelbagaian kadar-kadar keperluan yang ada pada setiap unsur dalam kehidupan ini. Dan oleh kerana itu dibahaskan dalam perbincangan berkenaan kesetaraan itu, ada hak-hak yang perlu diberikan dari aspek hak kepribadian seseorang manusia. Hak untuk mereka mendapatkan pekerjaan itu hak pribadi yang perlu disempurnakan oleh negara. Sebagai contoh, hak bekerja dan seumpamanya. Yang kedua dibahagikan kepada hak pembangunan, hukuk tanmiyah dalam istilah Arab, iaitu hak, misal contoh, untuk berkongsi kemewahan yang dimiliki oleh masyarakat, bahawa kita mempunyai hak untuk memperoleh ruang-ruang yang dimiliki oleh khazanah kekayaan negara ini. Dan yang lain ialah hak kebajikan, dan ini khusus kepada mereka yang tidak bernasib baik, warga tua, orang istimewa dan seumpamanya, mempunyai hak-hak mereka yang tersendiri dalam sistem keadilan Islam ini. Dan oleh kerana itu
kalau kita kaji lagi, kita ada banyak hak-hak, misalnya kata hak memperoleh, hak asasi yang perlu kita sempurnakan, hak makanan, hak pakaian, hak perubatan, pendidikan, persekitaran yang sihat, hak dari sudut memberikan pendapat, hak untuk menyeru kepada kebaikan dan menegah kepada kemungkaran, hak untuk kita membuat perjalanan, dan hak untuk memperoleh keselamatan. Jadi ini ialah diskusi keadilan dan kesetaraan di dalam agama Islam. Dan oleh kerana itu, saya lihat dari perspektif dalam penelitian saya di dalam sikit sebanyak terlibat dalam kegiatan pergerakan dakwah di negara ini, sumbangan yang dilakukan sejak beberapa dekad yang dahulu oleh gerakan-gerakan dakwah di negara ini sudah tentu tertumpu kepada usaha pertama, ialah memberikan pendidikan kepada masyarakat awam, bagaimana mereka harus terlebih dahulu menyedari akan apa yang dipanggil cita-cita tinggi, cita-cita besar keadilan yang ingin dicapai oleh agama itu. Dan ini yang kita sebut sebagai pembinaan kefahaman keagamaan yang secara berterusan, yang kita sebut menerusi dakwah dan tarbiyah dan seumpamanya itu. Yang kedua ialah sumbangan yang saya lihat dari sudut memperjuangkan hak-hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Itu yang terjadi dalam dekad-dekad 60-an, 70-an sampai akhir-akhir ini 90-an. Maknanya pada waktu itu suasana masyarakat di Malaysia ini, terutama masyarakat Melayu Muslim yang berada, yang dilihat terpinggir di dalam arus, dalam penterjemahan hak pembangunannya itu. Dan oleh kerana itu, kalau kita membaca kisah perkembangan gerakan Islam di Malaysia hari ini, sumbangan mereka di dalam memperjuangkan hak-hak pembangunan rakyat itu memang cukup ketara. Selalu disebut tentang perjuangan hak kepada Hamid Tuah, kisah Hamid Tuah, itu kisah apabila tanah mereka, tanah seorang ini nak dirampas oleh pihak pemerintah, maka suatu gerakan untuk memprotes berlaku dalam tahun 70-an itu. Kemudian peristiwa Baling selalu disebut gitu, kan? Apakah manifestasi peristiwa itu? Manifestasinya ialah perjuangan untuk memberikan hak partisipasi rakyat di dalam pembangunan itu. Kerana pada waktu itu dilihat rakyat terpinggir oleh sebab dasar-dasar yang tidak sesuai pada waktu itu, sehingga kedapatan sebahagian masyarakat kita yang begitu dhaif dalam kehidupan mereka. Perbincangan tentang perjuangan mendapatkan hak ini juga kita boleh lihat dalam konteks dalam hal mendapatkan kebebasan bersuara. Gerakan Islam sejak dahulu saya fikir konsisten dalam soal mencabar masalah apa dipanggil ISA, dan dasar apa dipanggil akta-akta yang dilihat cuba menyekat beberapa keperluan-keperluan atau hak-hak rakyat di dalam partisipasi pembangunan itu. Dan kita lihat setakat ini alhamdulillah sudah ada kesedaran setelah sekian lama proses itu berlaku. Dalam kita diberitahu dalam surat khabar hampir apa dipanggil persidangan yang paling lama sehingga 3:30 pagi bagi membincangkan membetulkan semula salah faham. Jadi barangkali hal ini tidak dilihat dalam konteks perjuangan gerakan Islam dalam usaha untuk memenuh atau bagaimana menyempurnakan perjuangan keadilan di negara ini. Jadi saya nak akhirkan dalam seminit ini, iaitu setakat ini alhamdulillah nampaknya wacana tentang penyempurnaan hak-hak ini sekarang ini sudah berkembang sedikit. Kalau dahulu ia sekitar soal partisipasi perjuangan untuk memberikan hak partisipasi rakyat dalam pembangunan dan juga pendidikan. Tapi sekarang ini nampaknya akibat daripada perkembangan masyarakat yang sudah terdedah dengan dunia global yang kita sebut hari ini, kesedaran isu-isu baru mula muncul. Dan nampaknya isu-isu yang saudara sebut berkenaan dengan, contoh akhir-akhir ini berkenaan dengan pilihan raya dan kebersihannya itu sedang menjadi
perbincangan hangat ini. Dan saya fikir walaupun perkara ini sudah tidak ada lagi pertembungan di antara gerakan Islam dan juga masyarakat-masyarakat madani yang lain yang berkongsi semangat bahawa hak untuk rakyat memperoleh suatu kerajaan yang dipilih secara bersih dan adil itu disepakati kerana ia sebahagian daripada tuntutan untuk kita menyempurnakan tugas-tugas keadilan dalam masyarakat kita. Dan ada banyak lagi isu-isu yang saya nampak dan nampaknya pihak pemerintah sudah pun menunjukkan keterbukaan di dalam menerima tuntutan-tuntutan ini yang saya fikir harus terus diteruskan dan barangkali gerakan dakwah atau gerakan dari kalangan orang-orang Muslim ini tidak mendapat tempat ke bagaimana dari segi analisis sehingga barangkali tidak dilihat terlalu menonjol. Barangkali media-media antarabangsa tidak begitu banyak memberikan liputan pada sejarah perjuangan ini. Yang mendapat liputannya barangkali kumpulan-kumpulan masyarakat madani yang kita sedia tahu yang tidak berorientasi atau yang tidak datang daripada gerakan keislaman itu. Dan ini barangkali sebab-sebab yang memperlihatkan seolah-olah bahawa gerakan Islam atau golongan dakwah ini tidak aktif di dalam penglibatan mereka dalam isu-isu memperjuangkan hak-hak keagamaan. Billahi taufiq. Okey. Terima kasih Dr. Razak dan kesemua ahli panel yang telah menjawab persoalan yang dilontarkan pada pusingan kedua. Jadi pusingan ketiga ini kita terus buka kepada audiens untuk bertanyakan soalan. Jadi saya harap pihak yang ingin bertanya mungkin boleh perkenalkan nama dan sekiranya daripada institusi tertentu, maklumkan institusi dan kemudian terus kepada soalan secara spesifik dan terus point kepada panel mana untuk menjawab persoalan itu. Tapi saya sebelum membuka ruang kepada audiens untuk bertanyakan soalan, mungkin bagi few minutes untuk anda berfikir, mungkin saya ingin melontarkan dulu satu persoalan yang tadi saya rasa ditimbulkan oleh Dr. Faizal Tehrani yang saya fikir berkenaan dengan keadilan kepada kaum minoriti ataupun kepada dalam konteks intrafik ini, dalam konteks penganut minoriti Syiah di Malaysia. Mungkin saya mahukan Dr. Faizal menceritakan sedikit dalam seminit dua apa yang beliau rasakan berlakunya sikap otoritarian kerajaan terhadap penganut Syiah, dan mungkin juga kemudian Dr. Mujahid seperti mana Dr. Faizal minta dijawab tadi, apakah sikap beliau secara personal ataupun dalam konteks PAS itu sendiri sekiranya berada dalam kekuasaan nanti, bagaimanakah PAS akan cuba menangani isu ini? Adakah masih mahu meneruskan dasar menghapuskan lawan ataupun mahu bersedia berdialog dan mencari persamaan? Jadi saya buka dulu pada Dr. Faizal dan kemudian terus kepada Dr. Mujahid, dan kepada audiens yang mana yang tak bertanya soalan mungkin boleh siapkan soalan dan mikrofon ada dua, mungkin boleh berbaris dan kita ikut queue lah dalam baris tersebut. Jadi saya buka kepada round ketiga. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Sebentar tadi saya telah bertanyakan soalan kepada Yang Berhormat Farid Buntar. Saya bukan yang berhormat mana-mana pun. Jadi mungkin gempar gitu je kan. Selalu saya mengatakan bahawa LGBT ada Marina Mahathir dan juga Datuk Ambika. Isu-isu pilihan raya mungkin sekarang ada Datuk A. Samad Said. Tapi sebagai, saya tidak mengatakan saya advocate, tapi sebagai saya juga pejuang hak asasi. Tetapi saya disudutkan kerana isu yang saya perjuangkan sangat sensitif dan tidak berani dibincangkan secara terbuka. Apabila saya menyebut perkataan Syiah, saya dapat membayangkan ketakutan, debar yang ada dalam dada saudara. Oh God, kenapa dia bawa ke sini? Kenapa dia bawa perbincangan ini ke sini? Bila saya bertanyakan soalan itu tadi, panel seterusnya, kedua dan ketiga, tidak pun menyambut dan tidak juga menyentuh, mungkin juga secara kiasan. Ini kerana terlalu
sensitifnya perkara ini telah menjadi satu perkara yang sensitif, fenomena ini, kerana berlakunya apa yang dalam ilmu sosiologi katakan stigmatization, dan ia berlaku di peringkat negara, state stigmatization. Ya, televisyen menunjukkan perkara yang sama, media menunjukkan perkara yang sama, khutbah Jumaat di masjid menunjukkan perkara yang sama. Di peringkat state ia telah berlaku, hukum hakam menafikan hak mereka. Sebagai pengkaji minoriti ini dari Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM, saya dapati bahawa mereka telah wujud sejak Islam mula-mula tiba di negara ini. Mereka antara orang yang dipenjarakan di dalam ISA, mereka antara orang yang dinafikan hak untuk beramal beragama, mereka beramal dalam ruang yang tertutup seperti mana yang disebut oleh seorang pekaji, Christopher Marcinkowski. Tetapi mereka tetap diserbu untuk mendapat kelebihan-kelebihan tertentu, untuk dapat liputan-liputan tertentu dalam media, mungkin untuk naik pangkat dan sebagainya. Dan stigmatization ini berlaku terus-terusan dan tidak ada sesiapa menyuarakannya, sehingga saya berpendapat sebagai seorang pekaji, UMNO dan PAS, Barisan dan Pakatan Rakyat bersatu dalam isu menindas kaum minoriti ini. Sebentar tadi Yang Berhormat Parit Buntar, saya bukan Yang Berhormat mana-mana, ada menyebutkan mengapakah secara operasional tidak berjalan keadilan ini dalam Islam. Kenapakah keadilan dikaitkan dengan suara, contohnya, tidak dikaitkan dengan NGO-NGO Islam? Saya ingin mengatakan bahawa kalau kita kembali ke sejarah, Islam yang ada hari ini, yang menggulat kita adalah Islam Yazid, Islam istana. Saudara-saudara, saya menyebutkan tadi ketakwaan adalah identik dengan keadilan. Apakah opposite kepada keadilan? Iaitu ketidakadilan. Ia adalah zuhruf. Ada surah dalam Al-Quran, zuhruf, perhiasan, emas, cincin 70 juta, 700 juta, baju kurung 48,000, benda-benda begini. Kemilau emas ini sangat kuat, sehingga Islam istana, seperti kata sosiolog yang terkemuka Ali Syarikati, jubah politisme musyrikin Mekah telah digantikan dengan jubah monoteism. Piramid, berhala yang ditayangkan di piramid telah disembunyikan dengan berhala yang ada dalam istana Umayyah, istana hijau Muawiyah. Ini yang telah berlaku, kerana itulah Islam tidak dapat melawan korupsi, melawan ketidakadilan, kerana begitu tabu sekali, kita tidak berani untuk membicarakannya. Dan ada banyak lagi bentuk penindasan yang insya-Allah nanti akan ada ruang lain untuk saya berbicara kalau saya selamat dan saya tidak, dan saya ada yang mempertahankan dan membelakan saya, tapi kelihatannya tidak ada, untuk saya berbicara lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya fikir lontaran ini perlu dijawab oleh Dr. Mujahid. Jadi saya kira ramai audiens menunggu dekat jawapan Dr. Mujahid. Jadi saya persilakan dulu. Terima kasih. Seolah macam ada dua moderator di sini bertanya kepada saya. Pertama, saya pun tidak tahu mengapa soalan ini diajukan kepada saya secara khusus. Wahal mungkin Doktor Profesor juga boleh turut sama dari segi intelektualnya, sebab saya sudah meninggal bidang akademik ini sudah hampir 20 tahun lebih. Dr. Mujahid, sekiranya saya boleh jelas kenapa mungkin Dr. Mujahid dipilih, saya akan jawab. Saya akan jawab sedikit. Bukan kerana Dr. Mujahid diambang kekuasaan. I'm coming to that. You see, sometimes you ask question ada banyak maksud. Ada kalanya soalan itu ditanya mempunyai satu isyarat bahawa anda lah orangnya, anda lah yang akan melihat. Karena itu saya fikir itu maksudnya. Tapi sudah dicela oleh Tuan Speaker. Pertama saya ingin menyebut bahawa
ini pandangan pribadi saya. Bila kita kata menegakkan keadilan, kita tidak bersifat kita kata selektif. Ya. Kita tidak bersifat selektif. Kenapa dengan kelompok ini kita mau berdialog, dengan kelompok ini kita tidak mau berdialog. Saya secara pribadi menyebut bahawa ketika dalam lawatan saya ke Lebanon, sewaktu perang Lebanon, kami di antara parti politik yang awal untuk memberi bantuan kemanusiaan. Saya adalah grup yang kedua, membawa para doktor, dan bersama saya lebih kurang dalam 5 orang doktor perubatan untuk kami memberikan rawatan. Dan waktu kami pergi itu memang masih lagi ada bom yang ditaburkan oleh jet-jet pejuang Israel yang belum lagi meletup. Dan kami membuat hubungan dan disambut oleh Hizbullah yang memang kita tahu adalah daripada golongan Syiah. Bahkan kami tinggal di satu tempat di mana di situ kami diberi perlindungan oleh orang-orang Syiah di Lebanon untuk dibawa kami ke merata tempat melaksanakan misi kemanusiaan kami. Bahkan saya berkesempatan bertemu dengan satu kumpulan yang hari ini antara pemuka daripada ulama tasawuf seperti Syekh Dr. Yusuf Qardawi yang cuba menggerakkan satu usaha yang dinamakan sebagai takrib, ya, iaitu menghampirkan menemui jalan-jalan kedamaian antara Sunni dan juga Syiah, di mana presiden saya Datuk Seri Abdul Hadi Awang adalah antara mereka yang duduk dalam jawatan kuasa ini di peringkat internasional. Jadi saya tidak fikir kalau dari sudut parti saya secara khusus kita membuat apa-apa stigmatization, pelabelan, ya, kepada mana-mana puak. Sedangkan apa yang berlaku hari ini yang saya pahami, apa yang berlaku dari sudut serbuan ke atas satu zawiyah yang ada program untuk golongan Syiah di Gombak, tak silap saya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang menjadi lawyernya Tuan Haji Muhammad Puruk adalah aktivis PAS, ya. Jadi maksud saya, kita dalam konteks ini melihat, bahkan saya memberi banyak maklumat kepada lawyer tersebut yang menjadi lawyer kepada golongan yang tertuduh ini, untuk membantu dari segi hak mereka dan memberikan dari segi jawapan-jawapan dalam parlimen bagaimana untuk dijadikan sebagai hujah ketika dia membuat pembelaan. Jadi bagi saya, bukan karena ini parti saya, tapi secara sedarnya sebagai seorang Muslim, ya, kita tidak boleh selektif. Bila kita kata wajadilhum billati hiya ahsan, kita tidak boleh selektif. Bila kita kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kita tidak boleh selektif. Dengan ini saya mau berbicara, dengan ini saya tidak mau berbicara. Sebab itu dalam konteks sikap, saya mengharapkan apa yang kita ada dari kuasa kita, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara ini perlu diambil perhatian untuk kita melihat bagaimana usaha kita untuk membela hak orang yang dikatakan minoriti itu dalam kerangka perlembagaan yang ada. Jadi saya rasa itu satu sikap yang ikhlas. Kalau benarlah kita diberi kuasa, dan ini perlu diperjuangkan. Dan saya tidak menyatakan bahawa semua orang daripada Pakatan Rakyat atau PAS faham semua ini. Saya tidak bercakap mewakili mereka. Tapi inilah kesedaran saya, inilah conscious saya, yang saya kira itu lebih penting daripada sekadar kita mengikut tanpa kita sedar apa yang kita. Sebab itu saya menyatakan tadi, kembali kepada persoalan kerangka berfikir tadi, saya tidak hanya bercakap saya perlu reform idealism dan praktikal yang tidak ada dalam masyarakat, tapi saya juga perlu reform parti saya yang tidak ada kelihatan penemuan antara praktikal yang ada dan juga idealism yang diperjuangkan. Itu bagi saya stand saya, ya. Sebab itu di dalam parti saya juga saya seorang yang vokal untuk melihat apa yang lebih baik yang boleh diperbaiki. Sebab itu mana-mana orang yang masuk politik, mana tahu satu hari Dr. Faisal berminat
karena dapat aura di sebelah saya. Maka silakan. It's not the world of apa kita kata everything is there, you just go there. You have to fight your way through. Anda terpaksa melihat keadaan-keadaan yang tidak cocok dengan conscious anda kadang-kali. Tapi itulah perjuangan. Jadi masa saya menjawab Dr. Faizal, kalau itulah jawaban, bahwa dalam hal ini tidak ada selektif apa-apa dan tidak diletakkan apa-apa syarat dalam kita membela semua kaum, tak kira sama ada intra ataupun interfaith. Jadi itu saya punya respon dengan sangkaan baik bahwa soalan itu diajukan bagi mengutarakan satu pahaman, satu harapan sebagai ahli legislatif, yang berbicara soal apa ni undang-undang. Walaupun saya merasakan bagi pihak doktor yang bersifat intelektual juga perlu diteruskan usaha-usaha ini, ya, bukan saja dalam bidang politik tapi juga dalam bidang intelektual untuk berbicara, berbincang di mana, bagaimanakah bermula sejarahnya dan bagaimana harus ditemukan. Ini perkara-perkara yang saya rasa, biar saya ulangi lagi sekali kesadaran saya bahwa bila kita berbicara tentang reformasi politik, ia bukan hanya bersandarkan kepada politik. Politik hanya means sahaja. Politik hanya satu wasilah sahaja. Dan manakala kita sudah mendapat kuasa pun, itu belum lagi komplit. Karena berbagai lagi persoalan-persoalan yang timbul. Saya amat bersetuju dengan pandangan Profesor Doktor tadi bahawa perjuangan ini tidak boleh diambil kira hari ini saja. Dia telah mengambil jalannya yang panjang. Mas, yang sebagaimana saya ketahui, antara ramai yang masuk dalam ISA ialah PAS, yang banyak berbicara tentang soal hapuskan ISA ini sejak tahun 60-an lagi, sejak tahun 70-an lagi. Banyak aktivis-aktivis PAS yang dimasukkan di dalam penjara. Tapi kami tidak hanya mengharapkan supaya orang bersimpati dengan kami, tapi kami memperjuangkan hak kami. Dan alhamdulillah hari ini diganti dengan security offences, special measures. Walaupun banyak persoalan-persoalan yang perlu dibereskan, tapi itulah saya kata kurang-kurang sudah ada satu shifting. Dan untuk pengetahuan, untuk kita reform the society is not about one day affair. It is about the whole generation, or even the next generation will continue to reform. Dan kita sudah, bila selesai kita kata kita sudah berusaha. Hatta bertakwa pun diminta kepada kita, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kadar kemampuan kamu yang ada. Yang tidak boleh ialah kita mengabaikan semua ini, kita meninggalkan semua ini dengan menyatakan semua tidak betul, maka aku saja yang betul, ataupun kita menjadi cair dengan keadaan di mana kita tidak ada nilai-nilai tajdid, islah, reform dan perjuangan. Saya itu sedikit respon daripada dua soalan serentak yang ditanya kepada saya. Okay, terima kasih Dato' Mujahid.